Salam sejahtera. Saya Liu Chin Tong, Pengarah Pendidikan Politik Kebangsaan DAP. Pilihan Raya Negeri Melaka amat penting. Bukan saja untuk pengundi di Melaka tetapi juga untuk seluruh negara. Untuk pengundi Melaka, saudara-saudari diberikan peluang untuk memilih satu kerajaan yang akan mentadbir dalam 5 tahun yang akan datang. Memang ada orang kata bahawa Dewan Melaka akan dibubar apabila pilihan raya umum akan datang pada tahun depan. Tapi itu salah. Itu fakta yang salah, itu berita palsu. Apabila kita memilih satu kerajaan pada 20 hari bulan November, kerajaan ini akan kekal dalam 5 tahun ataupun apabila dia dibubarkan sebelumnya. Adalah penting kita keluar mengundi. Kita harap seramai mungkin pengundi akan keluar pada 20 hari bulan November. Kami faham bahawa COVID memang satu faktor di mana rakyat takut. Dan juga kami juga faham, mungkin ada yang rasa undi mereka tidak bernilai. Tetapi pilihan saudara-saudari penting kerana kalau saudara-saudari tidak keluar mengundi, saudara-saudari mengundi secara pasif untuk memilih kerajaan yang buruk. Kerajaan dahulu tidak harap ada ramai pengundi keluar undi. Kerajaan dahulu, kerajaan Barisan Nasional, UMNO, semua ni dia harap rakyat tidak keluar mengundi. Dia harap rakyat tidak prihatin terhadap politik. Dia harap mereka di antara sendiri boleh dapat undi daripada ahli-ahli mereka dan penyokong mereka dan cukup untuk mereka jadi kerajaan. So ini adalah satu cabaran untuk kita semua supaya kita dapat lebih ramai rakyat keluar undi pada 20 hari bulan November. Pilihan raya umum yang lalu pada 2018, seramai 80 lebih peratus rakyat keluar mengundi. Kali ini, kalau kita dapat 60 lebih peratus rakyat keluar mengundi, saya rasa keputusannya akan memihak rakyat, akan memberikan Melaka satu era baru. Pada 2018 atau sebelumnya, tidak pernah ada kerajaan yang lain yang mentadbir negeri Melaka. UMNO Barisan Nasional mentadbir Melaka sejak merdeka. Tetapi sejak 2018, dengan pemilihan saudara Adli Zahari, rakyat diberi peluang untuk menilai di antara kerajaan UMNO sebelum ni, kerajaan Pakatan Harapan dalam 22 bulan dan kerajaan UMNO selepasnya. Dan bandingan ni penting kerana saudara Adli Zahari telah menunjuk bahawa sebagai seorang ketua menteri, beliau jujur, beliau ikhlas dan beliau bersama tim atau pasukan beliau bekerja untuk rakyat, demi rakyat dan tidak ada banyak skandal. Berbanding dengan kerajaan-kerajaan UMNO sebelum atau selepas Pakatan Harapan. Kerajaan yang sebelum ni, iaitu kerajaan Sulaiman Raub,
Sulaiman dengan Rauf di belakangnya. Kerajaan ni angkuh. Kerajaan ni tidak jujur. Kerajaan ni memainkan sentimen perkauman. Apa yang kita harap dalam pilihan raya negeri ini ialah supaya satu kerajaan yang berkhidmat untuk rakyat, satu kerajaan Pakatan Harapan dipilih demi kebaikan rakyat dan pengundi Melaka. Pilihan raya ini juga satu peluang untuk rakyat Melaka menilai pasukan Pakatan Harapan. Kita bukan saja memilih calon-calon ketua menteri. Kita bukan saja memilih ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Pilihan raya ini juga peluang untuk rakyat menilai pasukan mereka. Pasukan Pakatan Harapan termasuk ahli-ahli majlis semasa Pakatan Memerintah. Termasuk ketua-ketua kampung semasa Pakatan Harapan Memerintah. Dan pasukan secara keseluruhan dari pihak Pakatan Harapan memang jauh lebih baik daripada pasukan-pasukan dari pihak UMNO ataupun pihak Bersatu. Ini saya yakin. Saya yakin bahawa kalau dibanding di antara pasukan secara keseluruhan, pasukan Pakatan Harapan memang paling ikhlas, paling bersedia untuk berkhidmat untuk rakyat dan tidak mementingkan kepentingan sendiri. Dan saya harap rakyat bukan saja menilai calon-calon, tetapi pasukan-pasukan dalam pilihan raya negeri ini, supaya kita ada satu tim, satu pasukan yang dipimpin oleh saudara Adli Zahari dan bersama dengan ahli-ahli yang akan dipilih pada 20 hari bulan November dan ketua kampung, ahli majlis dan secara keseluruhannya. Ini adalah penting kerana bukan saja ketua menteri akan berkhidmat, tetapi kita perlukan satu pasukan yang boleh mentadbir Melaka untuk jangka panjang. Dan saya harap pada 20 hari bulan November, Pakatan Harapan dapat mandat yang mencukupi. Mandat yang melebihi 15 kerusi, mungkin 17, mungkin 18 kerusi, di antara 28 kerusi, atau lebih banyak. Supaya tidak lagi ada lompat-melompat. Lompat-melompat berlaku. Kerana Pakatan tidak menang secara mencukupi. Dan saya harap pada 20 hari bulan November, pengundi di Melaka memberikan peluang kepada Pakatan Harapan supaya Pakatan Harapan mentadbir untuk 5 tahun. Kita menilai atau hukum Pakatan Harapan dalam 5 tahun supaya diberikan peluang untuk berkhidmat dan selepasnya dinilai oleh rakyat. Apa yang berlaku pada Februari 2020 yang dinamakan sebagai langkah Sheraton adalah satu pemberontakan terhadap demokrasi. Demokrasi disabotaj. Demokrasi tidak diberi peluang. Rakyat sudah memberi peluang kepada Pakatan Harapan, memberikan mandat kepada Harapan supaya Pakatan Harapan mentadbir untuk 5 tahun. Tetapi di tengah-tengah jalan disabur. Untuk tidak mengulangi episod semacam ini, kita harap Pakatan Harapan boleh dapat mandat yang mencukupi. Dan juga saya harap dan saya cadang kerana
pilihan raya umum, pilihan raya negeri ni, kita dihalang untuk kempen. Kita tidak diberikan peluang untuk bertemu dengan pengundi. Untuk memberi peluang kepada pengundi supaya mereka boleh menilai platform-platform ataupun cadangan-cadangan semua parti. Saya cadang bahawa media massa, terutamanya televisyen utama, terutamanya TV 123 yang dimiliki oleh kerajaan atau GLC, memberikan peluang untuk calon-calon ketua menteri bertampil ke depan dan membahas di antara mereka. Kita ada calon ketua menteri dari Pakatan Harapan, ada calon ketua menteri dari Barisan Nasional, dan ada calon ketua menteri dari Perikatan Nasional. Mereka harus bertampil ke depan untuk menjelaskan program mereka dan bahas di antara mereka supaya rakyat lebih memahami apa dijanjikan oleh coalition atau gabungan politik tersebut. Juga di kawasan-kawasan yang hangat, yang ada kemungkinan akan menentu adakah coalition atau gabungan satu sama lain dapat mandat yang mencukupi, kawasan-kawasan hangat ini harus diberikan tumpuan supaya calon-calon di kawasan ini diberikan peluang untuk berbahas di depan televisyen. Akhirnya, kepada semua rakan-rakan dari Melaka, pilihan raya negeri ini bukan saja pilihan raya negeri. Pilihan raya negeri ini juga akan ada kesan terhadap landscape politik kebangsaan. Pengundi Melaka akan menentu hala tuju negara. Adakah negara kita akan terus tidak ada kestabilan kerana UMNO dan Bersatu bergaduh di antara satu sama lain, ataupun kestabilan negara ini akan wujud melalui pemilihan Pakatan Harapan sebagai kerajaan dengan mandat yang mencukupi. Kalau Pakatan Harapan dapat menang di Melaka pada 20 hari bulan November dengan mandat dan dengan kerusi yang mencukupi, saya rasa politik negara akan stabil. Politik negara akan menuju ke satu hala tuju di mana politik, ahli-ahli politik dan gabungan-gabungan politik mesti bersaing untuk menjalankan tugas secara baik dan bukan saja sabotaj, bukan saja memainkan politik perkauman untuk merampas kuasa seperti apa yang berlaku pada Langkah Sheraton. Mereka yang harus dihukum kerana mewujudkan atau merampas kuasa pada Langkah Sheraton harus dihukum melalui undi dalam pilihan raya negeri Melaka. Dengan undi saudara-saudari boleh wujud kestabilan dan wujud budaya politik demokratik di negara ini. Dengan kata-kata ini, saya ucapkan terima kasih dan saya harap saudara-saudari akan keluar mengundi pada 20 hari bulan November untuk mewujudkan kestabilan dan demokrasi di negara kita. Terima kasih.